Salam sejahtera dan salam serak kesayang bersama saya Janet Bennett. Berita malam dimulakan mengenai kunjungan hormat Panglima Medan Timur Angkatan Tentera Lieutenant Jeneral Datuk Marzuki Mohamad ke atas Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di kediaman beliau di Demak Jaya, Petrajaya, Kuching pada Khamis. Ditemui media selepas kunjungan hormat berkenaan, Datuk Marzuki memberitahu kunjungan itu adalah bagi menjemput Tun Pehin Sri Abdul Taib ke Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA pada 30 Mac ini. Jelas beliau, pameran tersebut akan berlangsung di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur dari 28 hingga 31 Mac ini. This Defence Service Exhibition is sekali dalam 2 tahun. Dan ini tahun ini dah 17 kali lah kita buat. So kali ini ramai this defense industry players yang akan datang. Kita ada lebih kurang dalam 254. Tapi walau macam mana pun jumlah tu mungkin akan bertambah atau kurang lagi, akan ada lagi lah. Jadi mereka akan datang dan pameran tu akan diada di MyTech Kuala Lumpur selama 3 hari. Berita seterusnya, persefahaman kerajaan Sarawak dan syarikat swasta dalam bidang penternakan mampu memperkembangkan lagi industri pengeluaran makanan di Sarawak. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rudy Uttom berkata, syarikat swasta mempunyai kemampuan dalam mentransformasikan industri penternakan di Sarawak. One, I'm sure they are more aggressive in terms of development of this industry. 2, they can't afford to lose money. 3, it's all about profit loss. 4, is sharing technology experience they have in the past. Can be here or anywhere else in Malaysia or even outside Malaysia. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis menandatangani perjanjian persefahaman di antara Kerajaan Sarawak diwakili Jabatan Veterina Sarawak dan Alam Bumi Jaya Sendirian Berhad bagi perswastaan stesen ternakan Karabungan Miri pada Rabu. Ujarnya lagi, Karabungan merupakan salah satu daripada 7 kawasan berpotensi yang dalam perancangan Kerajaan Sarawak untuk dibangunkan menjadi kawasan pengeluaran makanan. Terdahulu, Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak Dr. Sajem Jinem dalam ucapannya berkata, perjanjian persefahaman ini membolehkan syarikat Alam Bumi Sendirian Berhad mengusahakan projek penternakan lembu secara komersial di stesen Karabungan. So, cara kita mau transformasinya ialah yang paling bagus dan cepat. Kita ambil inisiatif yang kerajaan sudah putuskanlah. Kita swastakan dan biar pihak swasta ambil alih pengurusan itu lembu, pengeluaran lembu. So mereka boleh menternak lembu secara komersial menggunakan stesen ini dan kita bagi tempoh lah. So dengan Sejurus selepas itu, Datuk Seri Dr. Steven Rudy dan rombongan telah melawat stesen peternakan Karabungan Miri dan mendengar taklimat yang disampaikan Pegawai Jabatan Perkhidmatan Veterina Bahagian Miri, Dr. Silmi Al-Hari. Selanjutnya, penduduk di 10 buah kampung di sekitar Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai kini boleh menikmati kehidupan yang lebih selesa dengan siapnya projek skim dana pemohon tambahan atau lewat ALAF. Projek tersebut antara 31 projek ALAF bekalan elektrik luar bandar bagi Dun Pantai Damai yang melibatkan seramai 406 isi rumah. Kampung terbabit adalah Kampung Sungai Berdaun, Kampung Sungai Batu, Kampung Sungai Lumut, Kampung Buntal, Kampung Telaga Air, Kampung Selang Laut, Kampung Temedak Melayu, Kampung Bintawak Tengah, Kampung Bintawak Hilir dan Kampung Bintawak Hulu. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi memberitahu, ALAF merupakan satu inisiatif Kerajaan Sarawak bagi meringankan beban masyarakat luar bandar. Bagi pemohon yang layak, kos pemasangan elektrik ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak dengan kerjasama agensi utama di kementerian kita iaitu Sarawak Energy Berhad dan SESCO
yang diberi tanggungjawab untuk menjadi agensi pelaksana bagi projek elektrik ini. ALAF adalah program yang berterusan yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat untuk membekalkan elektrik 24 jam ke kawasan luar bandar, mana sasaran kita ialah 24 jam. Tidak lagi mungkin sekerat malam jelah, mungkin setengah 12 jam dan sebagainya, tetapi sasaran kita ialah 24 jam. Datuk Julaihi berucap demikian pada majlis pelancaran skim ALAF bekalan elektrik luar bandar di Kampung Buntal pada Khamis. Sementara itu, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata sebanyak 21 kampung kini sedang dalam peringkat pelaksanaan dalam survey dan reka bentuk tapak serta dalam perancangan pelaksanaan. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan sekalian, saya telah pun diminta untuk maklumkan kepada Datuk oleh pihak Sarawak Energy. Iaitu kita minta supaya kepimpinan kampung, penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung membantu kita dalam isu izin lalu. Bahasa orang putih nyebut WDIF. Kerana dapati bahawa sebahagian daripada projek kita, masuk ada juga di kawasan kita tu, malahan berlaku di seluruh Sarawak. Projeknya si dapat diteruskan kerana dia melalui tanah polan-sipolan sikit. Jadi orangnya si benarkan laluan tiang ataupun kabel lalu. Maka setidaknya yang diam di ujung tanah ya si dapat bekalan kita. Dia berlaku di setengah tempat. Jadi seandainya berlaku di kampung kita, kita mendapat, kita pujuk kawan kita ya, supaya memberi izin lalu kepada pihak kontraktor, kepada pihak Sarawak Energy, supaya semua projek kita dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dalam perkembangan lain, Datuk Julaihi berkata penduduk di kawasan Kenawit, Nibong Tada, Macan dan Sibujaya bakal menikmati bekalan air terawat berkualiti secara berterusan susulan pelaksanaan projek berimpak tinggi di bawah program projek rakyat. Katanya cadangan projek bekalan air Kenawit Fasa 2 saluran paip dari Loji Rawatan Air Salim, Lembaga Air Sibu ke Kenawit, bahagian Sibu juga sedang dilaksanakan bagi mengurangkan isu bekalan air yang dihadapi penduduk di kawasan berkenaan. Menurut beliau, projek yang dijangka siap hujung tahun ini akan melonjakkan taraf sosioekonomi masyarakat setempat, memangkin pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan serta menjamin kualiti kehidupan yang lebih baik bagi penduduk yang terbabit. Bercakap semasa melawat tapak projek itu di Sibu pada Rabu, Datuk Julaihi berkata projek tersebut dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak dengan kos sekitar RM63.5 juta dan dikendalikan oleh Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Sarawak. Sementara itu, Datuk Julaihi memberitahu Jebab Sarawak akan terus memastikan projek-projek yang kini dalam peringkat pelaksanaan disiapkan dalam jangka masa yang telah ditetapkan bagi menjamin kualiti air yang lebih baik dan berterusan di bahagian Sibu. Jelas beliau, semua projek tersebut merupakan sebahagian daripada sistem grid bekalan air Sarawak yang diilhamkan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari itu Datuk Abang Openg untuk menyelesaikan isu bekalan air secara efektif dan menyeluruh. Beralih dengan laporan di bawah, Kementerian Pengangkutan Sarawak akan terus memberikan keutamaan terhadap aspek keselamatan kemudahan di Tasik Biru. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu keselamatan pengguna adalah penekanan utama kerana Tasik Biru kini menerima semakin ramai pengunjung, terutamanya dari Kuching yang mengambil masa hanya setengah jam pemanduan. Tasik Biru here will be one of the popular destinations here in Kuching. It's not very far from Kuching. It's quite near, only about half an hour drive from Kuching. So that's why it's also readily accessible to tourists and visitors here. And that's why we are here to look at all the safety features and also the traffic situation here involved. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sesi taklimat khas Tasik Biru Resort City Master Plan pada Selasa. Menurut beliau, setakat ini pihak kementeriannya berpuas hati dengan aspek keselamatan yang dipatuhi dan pemantauan akan terus dilakukan bagi meningkatkan keselamatan pengguna di situ.
Kementerian saya di bawah Lembaga Sungai-Sungai Sarawak, kita sentiasa akan memantau kemudahan-kemudahan di sini dan menentukan bahawa mereka mematuhi segala langkah-langkah keselamatan yang diperlukan di bawah the Sarawak Rivers Ordinance. Ya, kerana tasik pun di bawah Ordinance Sarawak Ordinance. Kita juga jaga tasik pada ketika itu. Ya. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.